dengan doa Nabi ini menyebabkan kami nak belajar kat sana. Tanyalah orang yang pernah belajar di Syria. Siapa yang pernah belajar di Syria, hati dia mesti nak balik semula ke Syria. Tanyalah, tak percaya. Berbeza dengan orang belajar di Mesir. Saya pun Alhamdulillah dengan izin Allah habis di Syria, sambung di Mesir. Di Mesir kalau kita pergi belajar, memang hebat Mesir, Al-Azhar, keberkatan semua ada. Tapi wallahu a'lam, hati tu tak berasa nak pergi semula. Ada orang berasa nak pergi semula lah, tapi saya tak ada perasaan tu. Kenapa? Wallahu a'lam. Tapi boleh dikatakan siapa yang pernah pergi Syria, hati dia mesti nak pergi semula. Kenapa? Allah saja yang Maha mengetahui. Mungkin dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi yang diberkati Allah ini tuan-tuan, di kota Damsyik saja tidak kurang ada 10,000 para sahabat Nabi. Dalam kota Damsyik saja, kubur para sahabat Nabi lebih kurang 10,000 di badan Damsyik. Macam Ustaz Nazri kata, antaranya muazzin Nabi, iaitu tukang azan Nabi, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Bilal bin Rabah ini meninggal dunia di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab dengan sebab kena penyakit ta'un amawas, dan kuburnya terletak di Babu Saghir. Kalau tuan-tuan pergi kat kubur dia, masuk-masuk confirm menangis. Bagi mereka yang mengenali Bilal bin Rabah, dia seorang hamba yang kulit hitam, yang berjuang Islam daripada mula sampai Nabi wafat. Kemudian tak sanggup duduk dekat Madinah kerana terlalu sayang. Lalu dekat kubur Nabi dia sebab, lalu dekat kubur Nabi dia nangis. Akhirnya dia minta izin berhijrah ke Syria. Dan Bilal ini ketika dia masih hidup, Nabi pernah bermimpi, Nabi dengar bunyi tapak kaki orang dalam syurga. Lalu Nabi tanya kepada malaikat, wahai malaikat, tapak kaki siapa yang aku dengar tu? Malaikat kata, itulah tapak kaki Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tak mati lagi, tapi Nabi dah dengar tapak kaki dia dalam syurga. Okey tuan-tuan, jadi kalau saya nak cerita pasal kubur para sahabat terlalu banyak di Syria. Lalu Hafiz Al-Asad ini memerintah, dan di Syria tuan-tuan tidak ada pilihan raya. Setiap 6 tahun rakyat Syria disuruh keluar beramai-ramai untuk mengatakan ya kepada Presiden Hafiz Al-Asad. Kalau kita pergi di Syria tahun-tahun 1992 sampai 1998 dan sebagainya, kita akan lihat dekat bangunan-bangunan tertulis satu slogan, Hafiz Al-Asad qaiduna ilal abad. Hafiz Al-Asad pemerintah kami buat selama-lamanya. Tidak ada orang boleh gantikan Hafiz Al-Asad. Sampai tahap ada di kalangan orang Syria yang beranggapan Hafiz Asad tak akan mati buat selama-lamanya, dia akan hidup buat selama-lamanya. Punya teruknya Hafiz Al-Asad. Setiap 6 tahun rakyat disuruh keluar mengatakan na'am ila Hafiz Al-Asad qaiduna ilal abad. Rakyat Syria cukup takut kepada Hafiz Al-Asad, sampai kami sendiri di Syria tak berani nak sebut nama orang tu kutuk ni. Kita panggil dia apa? Pak Long. Panggil Pak Long. Tu patung Pak Long tu, gambar Pak Long tu. Tak berani. Saya ada satu pengalaman tuan-tuan. Saya ni suka conteng, suka melukis. Jadi ada buku latihan. Buku latihan semua gambar Hafiz Al-Asad. Jadi satu hari dalam kelas, saya tengok ada buku tu, saya pun conteng lah. Conteng buat mata spambok, mata lanon. Dekat buku Hafiz Asad ni lah. Bubuh misai, bubuh jerawat, bubuh taring. Saja conteng. Tengah-tengah conteng tu, datang budak darjah 1 masuk kelas sana. Budak ni boleh katakan tiap-tiap hari dia tengok aku lukis. Dia memang peminat aku lah. Tapi silap aku tak dapat kakak dia tuan-tuan. Dia tengok lukisan tu, dia kata apa? Syamsawi ya Nasri. Dia kata, Syamsawi, kau buat apa ni? Kau tahu tak siapa yang kau conteng ni? Hazza qaiduna Hafizul Asad. Ini ketua kami Hafiz Al-Asad. Kalau dia tahu kau lukis macam ni, kau conteng muka dia, kau kena tangkap, kau kena penjara, kau boleh kena bunuh. Dia kata macam tu. Budak kecil darjah 1 sound aku, betul tak? Kecut telur aku, betul. Budak darjah 1 Syekh. Bukan orang tua. Budak darjah 1 dah ditorture kepala otak dia. Jangan main-main dengan pemerintah, dengan Presiden Hafiz Al-Asad. Saya pun takut, pucat. Simpan buku tu. Dia kata kalau orang nampak kau buat macam ni, kau boleh kena tangkap, kau mati kau. Punya takut aku berdebur-debur, betul tak? Tanyalah Ustaz Ridwan ni badan dia besar ni, penakut sama dengan aku dia orang. Kita kalau berjalan kat Syria, ada sampah kan, sampah surat khabar lah, kita jalan. Apa? Kita sepak sampah tu. Sekali sepak terbuka surat khabar, keluar muka Hafiz Asad. Alamak. Memang kau menggelambang gila lah. Bimbang SB nampak, kita boleh kena tangkap.
Jadi punya teruknya di Syria. Di Syria, rakyat Syria 90% SB. 90% special brands, ataupun gelaran lembutnya siput babi. Tu tuan-tuan. Ya. SB 90%. Tuan-tuan mungkin tak percaya cakap saya kan? Okeylah. Ini yang Syekh Samir Saqqa cerita kat saya. Dia kata apa? Yang kau cakap tu betul. Aku ni nak jadi imam. Syarat nak jadi imam masjid kat Syria, daripada dia ni pandai, ada syahadah, adalah kelulusan-kelulusan. Last sekali nak lulus tu, diorang bagi satu borang, imam kena isi dan imam kena buat aku janji. Ayat dia kata, aku berjanji untuk memberi segala laporan dalam masjid ini, dan kalau aku dapati sesiapa di kalangan ahli qaryah jemaah masjid yang komen Hafiz Al-Assad, aku akan hantar laporan kepada pihak-pihak keselamatan. Baru sign. Kalau tak sign, jangan harap kau nak lulus. Bayangkan, Tok Imam pun SB. Kau bayangkan. Itu di Syria, tuan-tuan. Gila tak gila. Jadi, punya teruknya rakyat Syria, sampai tahap diorang tak berani komen kepada Hafiz Al-Assad. Diorang diajar daripada kecil, jangan kau kutuk Hafiz Al-Assad, dekat dinding pun tak boleh. Kalau kau kutuk dekat dinding, nanti dinding akan hantar laporan kepada Hafiz Al-Assad. Begitulah teruknya pemerintah ini. Kalau saya nak cerita detail panjang, tuan-tuan. Teruk sampai orang tua kutuk ni mati pada tahun 2000. Masa dia mati pada tahun 2000, ramai rakyat Syria tak percaya dia mati. Pasal mereka diajar, dia takkan mati buat selama-lamanya. Masa dia mati, saya dah tak dekat Syria, saya dekat Mesir. Tahun 2000. Saya ingat lagi masa di Al-Azhar, saya berjumpa dengan seorang imam masjid daripada Halab. Saya tanya dia orang Syria, anda tanya betul ke Hafiz Assad mati? Dia kata, entahlah, aku rasa dia tak mati lagi. Yang cakap tu imam masjid, kau tahu. Imam masjid pun tak percaya Hafiz Assad mati. Bukan JKK kampung, tuan-tuan. Kalau JKK kampung tak percaya tu, nak sabarlah juga. Nak sebut imam pun otak dah jam, orang kata. Begitulah teruknya pemerintah orang tua ni. Dia mati pada tahun 2000, diganti dengan anaknya Bashar Al-Assad, memerintah sehinggalah berlaku kepada kebangkitan rakyat pada hari ini, yang insyaAllah saya akan sambung insyaAllah. Wallahu'alam. Selamat mati Allah SWT. Itulah sekitar sejarah yang berlaku, yang menyebabkan apa yang terjadi sekarang. Jadi tuan-tuan, maka sangat benarlah hadis Melayu riwayat orang tua-tua, bapa borek anak rintik. Tuan-tuan, betul. Ya, benar-benar berlaku di bumi Syria. Melayu cakap tu hebat juga, ada mukjizat kat Melayu ni. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan jangan ke mana-mana. Pasal Ustaz Nazmi tadi saja je digantung supaya disambung pada pusingan yang kedua. Soalan pada Fadil Ustaz Ridha Rahmat, yang mana Ustaz Nazmi kata nampak besar, hati kecil. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baru-baru ni satu usul telah dicadangkan di parlimen kita untuk membincangkan berkenaan dengan keganasan agama yang saya sifatkan berlaku di bumi Syria. Kerana tuan-tuan dah dapat gambaran tadi sikit macam mana apa yang dianuti fahaman oleh Bashar sekarang daripada pak dia, iaitu Syiah Alawi, antara Syiah yang mengarut. Nah tuan-tuan, jadi tuan-tuan, bila mana soalan usul dibangkitkan di dalam parlimen untuk membincangkan tentang apa yang berlaku di Syria, lalu usul ini ditolak tanpa sebarang alasan. Kalau kita sebut tolak mentah-mentah. Baik tuan-tuan, soalan yang pada Ustaz Ridwan, kenapa ini berlaku sedangkan yang mengusul daripada Islam, yang menolak juga Islam? Jadi minta Ustaz kupas, kenapa ini boleh berlaku tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu. Kerana ini Nabi dah sebut dulu, insya-Allah. Fala tafadhal mashkura. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil Ustaz Nazri sabana, bagi Fadil Ustaz Nazmi Abdul Karim Asyami yang dimuliakan IP Tuan Haji Ismail,
Ketua Majlis, ketua pimpinan-pimpinan PAS peringkat kawasan, peringkat Cawangan dengan JKK, Tempur Raja Uda, tim Duha yang tadi majmuk meneruskan tugas dan amanah mereka untuk menjayakan program-program pada hari ini dan hari-hari seterusnya. Tuan-tuan puan dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang berusaha untuk sudi jemput saya untuk seterusnya bersama dengan tuan-tuan. Saya dah lama juga tinggalkan Syariah ni. Saya balik awal tahun 2000. Jadi bukan 12 tahun dah tinggal. Lama tak dengar cerita. Ustaz Nazmi dapat pergi semula, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, saya punya tajuk dia cerita Syariah juga, tapi dalam konteks kita di Malaysia. Cuma saya nak tambah 1-2 benda yang berlaku. Nak cerita hebatnya. Yang disebut oleh Ustaz Nazmi tadi, ayat-ayat puji Hafiz Asad tu, ayat tu kok mana sekalipun kami kena hafal. Kami kena hafal sebab benda tu wajib. Ditambah satu pelajaran dalam kuliah syariah, kuliah kami ikut, mesti ada satu pelajaran, nama pelajaran dia Fikrah Sayyidul Rais, pemikiran pemimpin, kepimpinan ketua negara. Biasalah kami kena tahu, dan kami memang tak erti satu apa pun pemikiran kepala otak dia ni, memang tak tahu. Nak tahu macam mana kepala otak lana macam tu, memang tak tahu. Just kami dia beritahu oleh orang Arab macam syarah yang baik-baik, dia beritahu engkau puji je dia, insyaAllah kau lulus. Jadi kami tulis jugalah apa perkataan yang ada orang Arab puji dia, itulah kami tulis. Pelajaran tu pula wajib lulus. Langsung tak masuk akal. Kuliah syariah wajib lulus pemikiran kepala otak dia. Jadi kami terpaksa ambil jugalah. Saya pun tulis lah satu buku surat tulis. Kok iduna lah tulis, dalam menyampah pun tulis jugalah. Tapi alhamdulillah lulus juga aku. Kebolehlah jadi rakyat syariah aku ni. Sebab lulus, berjaya memahami pemikiran Hafiz Asad. Nak cerita sampai tahap macam tu, dia racun kepala otak kita. Bukan saja penduduk dia, kita orang luar pun dia racun macam tu. Tak boleh diwajibkan itu jadi satu pelajaran wajib. Boleh tak lulus, dia boleh menyebabkan kita tak naik tahun. Sampai tahap tu, rasyat tak rasyatnya. Saya belajar di musim cuti ketika berlaku masalah di kuliah. Saya belajar di satu ma'had di Halab. Daripada Dimas tu lebih kurang 6 jam, 7 jam lah. Berjalan macam Dimas tu dekat sini, saya belajar di Kelantan. Contoh lebih kurang macam tu lah. Saya belajar di Halab. Halab ni sepadan dengan Turki. Ada kawan saya daripada Moskow, Rusia. Satu hostel dengan saya. Satu hari nak cerita yang kes Nabi kata sepak kertas ni. Jadi kami ni pergi satu program orang kampung buat. Jadi dia budak Moskow ni, kita tahu dah benda tu jangan buat, tapi dia ni jenis budak-budak perang ni tak kira. Dia ambil gambar Hafiz Asad yang tergantung gambar tu, dia cabut satu poster dia. Dia buat lapik duduk dia. Buat lapik duduk. Dah lapik duduk, tiba-tiba seorang pelajar tu marah, "Kau jangan duduk atas ni." Pelajar satu sekolah dengan kami lah. Sekolah ma'had ni macam sekolah menengah lah tuan-tuan. Sekolah menengah agama. Saya pun duduk sekolah menengah agak masa tu. Tapi sebagai murid tua lah. Umur dah tua pun duduk sekolah menengah. Duduk sekolah menengah dengan ni. Kawan ni tingkatan 3 atas saya. Dia marah. Kau jangan duduk atas tu. Alah nak buat lapik duduk je. Budak Moskow ni. Saya pun cuik kawan. Jangan nanti kau kena lah. Tak ada 6 minit tu sekarang. Datang 2 orang. Salah seorang di antaranya ustaz dan seorang saya orang kampus itu. Terus pegang benda kepit bawah ketiak. Angkat terus. Terus dia tangkap. Sampai sudah kami tak jumpa dia. Anda tengok. Duduk atas gambar aja. Walau dia kertas kan. Belum kentut lagi, tak sempat lagi. Sebab aku duduk sebelah dia pendengar lagi, tak kentut lagi. Kalau kentut lagi tu, belum apa-apa lagi, baru duduk, kena tangkap terus. Sebulan lebih kurang, pelajar kawan dia yang daripada Rusia dipanggil untuk nak hantar barang ke apa, tak ada panggil. Sempat 2 kali. Kali kedua dipanggil tu, saya ikut dia pergi jumpa. Dia tak dalam lokap, bukan dalam penjara pun. Dia bawa keluar dia budak tu, jumpa kat balai dia, jumpa. Lepas tu terus budak tu dihantar balik. Selamat sebab seorang guru tu SB juga. Dalam sekolah tu SB. Rupa pelajar yang datang bagi tu kami tu, yang kami kawan lama dengan dia tu, kawan satu sekolah. Pelajar tu pun SB. Asal mana kat sana sibuk babi ada di merata-rata tempat. Rasyat tak rasyat. Pelajar tu pun SB. Sekali sampai sudah kami dah tahu lepas dia buat kawan-kawan macam tu kami memang tak layan, tak kawan dengan dia. Nak cerita sampai tahap tu, dahsyat tak dahsyatnya kerja Hafiz Asad ni. Padahal lapik duduk je. Kat negara kita macam tu juga. Bawa turun bendera tak ada 5 minit. Kena tangkap juga. Terus kata lebih kurang je. Walau tak, kalau tak lebih pun kurang, kalau tak kurang pun lebih. Itulah aku. Sebab apa saya kaitkan tuan-tuan? Sebab saya nak kaitkan dengan jawapan daripada soalan ni. Itu saya buat cerita tu. Apa kaitan tuan? Saya tak nak cerita rentetan parlimen, tuan-tuan semua orang pakar politik, pakar parlimen sekarang ni. Saya nak cerita senang. Dia punya maksud dia senang je tuan. Tuan-tuan, inilah akibat dia apabila pemimpin, orang yang bertanggungjawab, dia beri amanah, tidak ada fikrah Islam.
Dia tidak akan rasa memikirkan macam mana nak menjaga keharmonian, jiwa, persaudaraan, ukhuwah yang Allah Ta'ala didik dalam Al-Quran kepada manusia. Dia tak boleh nak fikirkan bagaimana kesatuan hati umat Islam. Nak fikir macam mana tuan-tuan sekalian. Dia fikir dalam negara dia pun dia fikir diri dia je. Dia tak fikir tak ke depan. Tuan-tuan tengok apa berlaku hari ni. Cerita tentang wasatiyah kehidupan. Tadi saya tempat dengar berita daripada ucapan daripada Perdana Menteri. Tapi nama dia perempuan lah, dia bukan lelaki. Perdana Menteri Negara kita dimomokkan sebagai seorang lelaki je yang minta perempuan. Datin Seri itu sendiri bercakap dengan sekalian dengan mudah, kesian dengan pendapatan ibu bapa yang mendidik anak-anak pada hari ini dengan keadaan tak cukup. Dia bercakap atas dasar dia sebagai pengetua sekolah bakti. Dia kata antara sebab utama ibu bapa mendidik anak-anak dengan tidak cukup keperluan yang ada di dunia, antaranya perbelanjaan yang tak cukup. Sedih kata dia. Kita perlu beri bantuan. Bila ibu bapa tak cukup keperluan ini, kita perlu kehidupan masyarakat ni perlu dibantu, dan dia merasakan kerajaan bertanggungjawab untuk bantu. Allah tuan-tuan, saya telinga aku dengar cerita tentang keperluan, kepala otak mangkuk ayun ni keperluan tuan sekalian. Tu kira dia campur geram juga tuan-tuan. Dia dekat nak panas ni, dia lain macam sikit. Tak sakit hati tuan-tuan. Kamu cakap keperluan hidup kamu, ya Allah ya Tuhan saja yang tahu. Tuan-tuan pun baca surat khabar, tuan-tuan tengok internet, harga handbag saja boleh belanja 1